Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke 118. 118. 11 A tak ada singkat. 118. Ini nota saya, nota bahasa Arab saya. So ada bab nombor kan. Nombor ni. Nombor kardinal, nombor ordinal. Kita ni nombor ordinal, nombor turutan. Susunan. So contohnya kita sekarang ni yang ke belah-belah kan. So belah-belah tengok. Belah-belah so. 11 hingga 19. Tengok. Dia akan tulis hadi. Kalau makrifah gini kan. Ni tak ada alif lam, di sini ada alif lam. Al-hadi asyara, as-sani asyara, saniya. Belah sini kena semua kena bagi atas. Saniya, salisa, al-rabi'a asyara, al-khamisa asyara. Nampak tak? So, yang ke-14, yang ke-15, maknanya belas kena bagi atas. Sebab asal dia kan, kalau tak ada ni, ahada asyara kan? Salasata asyara kan? So yang mu'annah pun sama jugalah. Kalau mu'annahnya salisata. Sini as-salisa. So kita sekarang ni 19 kan? 18. So 18 ni lah. As-samina asyara. Selepas sebut ni dulu ataupun 100 ataupun 100 yang ni dulu. Dua cara kan? Yang pertama sebut 100 dulu. Selepas sebut 100 barulah sebut as-samina asyara. Ataupun sebut as-samina asyara dulu. Lepas tu barulah 100. Yang tak ada belah-belah bagi atas lah. Tak boleh tengok kan. Kalau puluh-puluh kan tengok. So, al-ishruna, as-salasuna, al-arba'una, al-khamsuna. So, jadi 118. Kita sebut 100 dulu. Nombor 1, sebut 100 dulu. Al-mi'atu. Mi'atu. Alif tak baca tau. Mi'atu. Boleh kan? Al-mi'atu. Wa as-samina. Kemudian yang ni jangan masuk alif lam. Asyara. Ataupun yang kedua kita sebut as-samina dulu. As-samina asyara. Sini waw lah. Sini pakai ba'dal lah kan. Ba'dal mi'ah. Ba'dal mi'ah. La ta'udda nafsaka. La ta'udda, jangan kamu mengira. Ta'udda dan mengira. Nafsaka. Nafs diri. Kamu. So, jangan kamu menganggap diri kamu. Jangan kamu kira diri kamu. Minan nas, termasuk di kalangan manusia. Madama, selama mana. Madama, selama mana. Al-ghadabu, kemarahan. Ghaliban, menguasai. Maknanya kalau kemarahan itu menguasai kita, masa tu kita bukan dianggap manusia lah. So, kalau kita boleh kontrol kemarahan, so kita amongst the human being. Kalau tidak, jadi haiwan. Himar. Al-singa kan. Ini payah lah kan. Terutama sekali untuk orang-orang yang
Memang fitrah dia kan. Pemarah. Okay, la ta'udda ni 73 Nafhatul Yaman. So ada yang mengatakan, adalah maknanya kila. Ada juga pendapat mengatakan ini adalah kata-kata Sayyidina Ali. Kila aje lah, maknanya dikatakan. So kalau kita nak tengok ni, yang mula ni, ada yang uddu. Ada yang uddu. Ada yang uddu. Asal dia adada. Adada. Adada ya'dudu. Kalau yang ada sabdu tu artinya huruf dia tu double. Kalau dia sabdu, so asal dia kalau ada dal sini satu akan jadi dua lah. Asal dia. So adada ya'dudu artinya nasara yang suruh. So kalau kamu macam mana kamu? Mestilah tak dudu. Okey. Arab dia tak izinkan dua dal ni. Ini kita nak tunjukkan macam mana asalnya sabdu itu jadi sabdu. So bila dua huruf yang sama bertemu satu tempat, dia tak izinkan. So oleh kerana dia harus matikan salah satunya. So kalau dia nak mati sini, sedangkan kalau mati sini pun mati juga. Dua mati kan. Lagi teruk. So untuk mengelakkan bertemu dua baris mati lagi sini, so baik bagi dhammah ini kepada ain. So bagi ke dhammah kepada ain, sini akan jadi bagi hadapan. Kemudian yang sini jadi mati. Jadi ta'ud kan bunyi kan boleh idghamkan sini kan. Ta'uddu makhraj sama. So mana idgham situ? So inilah maksudnya sabdu tu. La ta'uddu. So kalau baris yang jenis mati macam ni, yang ada double gini, so tak mungkin maknanya kalau kita masuk la ni, la mestilah baris mati. So la tazhab, jangan kamu pergi. La tazhab, kena baris mati. Jangan kamu pergi. La tazhab, belakang tu kena baris mati. Tapi untuk kalau yang ada sabdu sini, dia tak boleh baris mati. Nak bagi macam mana? Tak boleh kan? So untuk ringankan sebutan ganti baris mati tu, dia baris fathah. La ta'ud da. Sebab asal dia, kan tadi kita sebut macam ni, asal dia la ta'uddu. Bila masuk la, sini akan mati juga kan? So mati-mati temu lagi sukar kan? So antara baris tu, baris yang banyak-banyak, baris mana yang paling ringan sebut di sisi orang Arab? Fathah. So sebab itulah dia bubuh baris fathah sini. Kalau tidak memati sini, harus dibunyikan. Oh kata-kata kalau parok, kalau parok, kalau terpaksa diberikan baris, maka diberikan baris yang ringan. So la ta'udda. So la ta'udda. Jangan. Ini kita panggil jazam lah. Apa jazam? Jangan mengira. Ada yang uduk, tak ada kira ke? Meniaga. Adadun, kita kata adadun tu kan? Berapa adat? Berapa nombor? Berapa bilangan? Adat. Nafsu nasa dia? Diri, jamak dia anfusun. Madama. So ma ni masdar plus zaraf. Dia ada makna masdar, dia ada makna zaraf. Sebab tu kita kata tadi, kalau kita kata selama mana? Selama mana tu kita ambil mana? Ambil di ma tu. Selama kan? Selama ni kan masa. Selama kekalnya dama.
So dama yadumunnya kekal. Selama mana kekalnya ghadab menguasai. So janganlah terjemah secara lafzi, tapi dari segi lafaznya, kalau sekok-sekok kita terjemah ni, so ma ni mana? Selama dama kekal, ghadab menguasai. Madama dia macam kana. Dia macam kana. So bila kana khabar nak kena ghalibun sini akan jadi ghaliban. Ni isim dia lah. Isim madama. Isim madama marfu'. Khabar madama ghaliban. Kana kan? Kana. Kalau kita tulis ghadab, al-ghadabu kemarahan menguasai, ghalibun. Ini kita tak masuk apa-apa sini. Al-ghadabu ghalibun, kemarahan menguasai. Kalau kita nak pastenkan dia was, kita masuk kana sini kan? Kana al-ghadabu sini kena tukar jadi ghaliban. Satu. Boleh juga kita masuk sini tak nak bubuh kana, tapi kita nak menunjukkan masa selama mana kan? Bubuh dama. So, madama al-ghadabu ghaliban. Okey, 100 mana ni dia punya tadi 118/74. Kitab Ta'limul Qira'ah li ajli al-atfal as-sighar. Yang ni kitab ni kan dulu saya dah beritahu, kitab ni tak tahu dia dulu ke ataupun Mufidut Talibin dulu. Sebab kitab ni kitab yang tak ada tarikh. Tapi dalam internet ada. Tulisan lama. Tak tahu yang ni ambil dah Talibin ke atau Talibin ambil dengan dia. Okay, yang ke 119. 119. Yang pertama nak baca. Yang ke 119. 100 dulu. Al-mi'atu. Al-mi'atu. Alif tak baca. Al-mi'atu wa apa? 19. At-tasi'. At-tasi'ah. Asyara. Yang kedua, ambil at-tasi'ah asyara dulu. At-tasi'ah, kemudian tambah perkataan ba'da. Bukan. At-tasi'ah asyara. At-tasi'ah asyara selepas 100. Ba'dal mi'ah. Nombor ni paling susah sekali lah. Memang payah lah. Teori-teori ni boleh masa spontan nak bercakap kan. Memang tak boleh, mesti salah punya. Kan? Tengok dia punya tajuk nombor saja ni, tengok. Nombor ni baru nombor turutan, kardinal, nombor biasa aja 1 2 3 ni kan. Tengok dia punya kaedah dia tu, tengok. Panjang kan. Kemudian ordinal yang susunan. Kaedah dia berapa ni? Panjang. Okey, berapa nombor 1 sini kan? 1 sampai 34. 34 point. Kalau yang ni pula tu yang ordinal. Kalau yang ini cardinal. Daripada 1 sampai 84 poin. Saya buat satu-satu lah nombor-nombor, ikut nombor. Tak buat paragraf lah. Satu-satu. Okey, qalbul ahmak. Qalbu hati. Ahmak orang bodoh, orang jahil. Ahmak hati orang yang jahil, orang yang bodoh.
fihi, pada mulutnya. Fi makna pada, fihi mulutnya. Yang ni makna pada. Yang fihi itu mulut. Hi itu nya. Walisanul aqil, lidah orang yang berakal. Fi pada qalbihi, apa? Hatinya. Dia kata orang jahil ni dia banyak guna mulut. Tapi kalau orang bijaksana ni dia banyak guna hati. Dia bercakap guna hati, tak banyaklah bercakap guna mulut. Jadi kurang sembang. Banyak sembang orang yang ahmak. Jadi hati dia tu lidah dia, mulut dia. Qalbun, jamak dia qulub. Qalbun yang makna qulub. Ahmak, ini isim tafdil. Kalau kita tengok dia punya verb, hamiqa. Hamiqa mana bodoh. So isim tafdil dia stupid So isim tafdil dia af'alu. Ahmaku. Ni ahmaku. Boleh digunakan makna bodoh ataupun boleh digunakan makna yang lebih yang lebih bodoh ke yang paling bodoh pun guna perkataan ahmaku. Fihi asalnya famun. Fa mim. Famun. Famun. Mim dihilangkan. Sebab asal mim tu pinjaman aja, asal dianya ha. Asal dia fu. Fawaha tu asalnya. Fawaha. Asal dia fawaha gitu. Kemudian yang entahnya buang sekali-sekali, tak ada apa nak bubuh mim. So fawaha ni, fawahun ni kan. Fawahun. So kalau kita nak kita nak sebab ni ada waw, dia sakit jadi fahum gitu. Sebab itulah fa. Okay. Jadi sebab itulah bila dijarkan ke sini kan, jar kan, sebab fi kan, so dia kembali balik yang asal dia tu mim, ha tu asal balik. Fi tadi kan, ni ha ni alif ni kan, so alif ni boleh tukar ya kan kalau kan, so dia kembali balik lah. Famun, fawahun. Okay, sebab tu kita tengok, kalau jamak kepada famun ni, jamak kan, jamak famun, afwahun. Sini mim, tapi jamak ha kembali balik. Afwahun. Mim dah tak ada, sebab memang asal dia ha. Ni antara kalimah-kalimah yang menyeleweng lah. Menyeleweng daripada asal dia. Wa amma famun faqad zahaba min asliyah harfani li'annahu kana aslu fawahun. Kemudian ditukar kepada mim di tempat waw. Adalah sebab-sebab dia kena tukar tu, kita tak perlu tahu sini. Okey, untuk famun, ingat famun, kalau dia idhafah, mudhafu ilaih. Kita nak kata mulut dia, mulut saya, mulut kamu, mulut harimau. Sini harimau lah kan? Dia, kamu sini kan? Kamu, dia. So, mim akan dibuang, ganti dengan waw. Fu ke macam tu. Barulah sebut benda sini. Mulut kamu. Ka lah sini. Fu kah? Mulut dia. Fuhu. Mulut Zaid. Fu Zaidin. Bukan. Betul lah. Fu. Jadi waw ni kan boleh tukar kepada ya kan? Kalau waw tukar kepada ya kan? Mana fu akan jadi fi. Ataupun tukar kepada alif. Fa. Mana ni kes biasa. Ini kes bila ada yang huruf jar. Ini kes bila jadi maf'ul bihi. Objek. Saya melihat mulut kamu. Aku jadi fahu.
Faka. Pada mulut kamu. Fi ataupun di atas mulut kamu. Ala fika. Kan? Ini mulut kamu. Haza fuka. Kan? Haza fuka. So sini ada fi kan? So ada fi, kita ambil lah yang ni. Fi. So fi, hi. Ini termasuk mana yang akun tu? Akun, hamun. Ingat tak? Famun. Okay, ini tak ada kesulitan apalah. Ini mubtada. Dan dalam masa yang sama dia mudhaf. Ini mudhaf. Mudhaf ilaih. So bila ini mubtada, mana khabar, mana cerita? Cerita sini lah. Fi fihi. Ini khabar. Waw ni waw ataf. So lisanul aqil. Ini mubtada lagi. Sebab nak cerita tentang lisan, lidah. Lidah orang yang berakal. At the same time dia adalah mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Fi qalbihi khabar. Hati orang yang bodoh pada mulutnya. Lidah orang yang berakal pada hatinya. So dia tukar balik. Sini letak qalbun depan. Yang ini tak qalbun belakang. Ini kitab Nasruddin, kitab Majanil Adab. Ataupun yang kita biasa dengar, Ijazul wal Ijaz. Ada juga lafaz dia tulis gini, qalbul ahmak, hati orang yang bodoh, wara'a lisanihi, di belakang lidah dia. Walisanul aqil, lidah, walisanuhu, lidah orang yang bodoh, bukan, walisanul aqil, wara'a qalbihi. Lidah orang yang berakal di belakang hatinya. Dan ada yang mengatakan ini adalah kata-kata Sayyidina Ali. Khairun nas 120. 120 gini Kemudian kosong je, titik gitu je. 120. Mana yang ke 100, yang ke 120. Kita tengok kita punya tata bahasa ni. Mana dah? Pergi. Sini ya. 20. Yang ke 20 kita nak ambil yang ke 20. Sini yang ke 20. Ordinal kan? Turutan. Yang ke 20. So yang ke 20 pakai al-ishruna. Al-ishruna. So sini akan jadi kalau kita sebut 100 dulu. Yang pertama al-mi'atu wal ishruna. Yang kedua kita sebut wal ishruna dulu. Al-ishruna selepas ba'dal mi'ah. After 100. Ba'dal mi'ati. Mi'atu. Wal ishruna. Khairun nas. Khairun nasi. Apa makna khairun nas? Sebaik-baik manusia adalah man yaslamun nasu. Man orang yang yaslamu selamat. An-nasu manusia. Manusia selamat min daripada yadun tangan. Yadihi tangan, hi nya. Walisan dan lisan lidah hi nya. So ni macam hadis kan? Khairun nas man yaslamun nasu min yadihi wa lisani. Kalau hadis dia sebut muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Kalau yang tadi tu umum semua manusia. Kalau hadis, orang Muslim ialah orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia dan juga tangan dia. Wa yadihi. So lafaz dia tu kita tak jumpalah dalam kitab-kitab mana-mana, tak ada. So yang kita ada jumpanya adalah hadis macam ni. Dan kita yang banyak-banyak kita tu kitab sastra tu tak ada yang sebut macam ni. Okey, ni senang je lah kan. Khairun nas ini mubtada. Man tu khabar. Dah habis dah. Ni semua ada hubungan yang ni aja. Mana mudhaf ilaih kepada yang ni. Ni pula isim mausul kan. Mana alladhi ni, kalau makna alladhi orang yang, ini isim mausul. Kalau isim mausul dia nak ada keterangan dia lah. Yang apa? Yang makan, yang minum. Ini keterangan je. So maknanya ini keterangan untuk yang ni aje lah. So pokok ayatnya ialah khair dengan man saja. Sebaik-baik itu ialah orang. Itu aja lah cerita dia. Kan? So nama untuk yang ni nama dia. Untuk yang ni dengan yang ni, mana ini mubtada, ini khabar. So, untuk yang ni dengan yang ni, so nama dia mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Kalau yang ni pula, ini isim mausul kan? Sini nama dia silah. Semua ni silah. Tapi hubungan yang ni dengan yang ni pula, ini fi'il. Ini fa'il. Okey, min pula huruf jar kan? Lepas huruf jar mesti dalam majrur. So yadi adalah majrur. Tapi yadi itu ada hubungan hi kan? So ini mudhaf. Hi mudhaf ilaih. Kan senang je. So waw huruf ataf. So mestilah dia nak cerita yang ni ada hubungan min juga kan? Min yadihi, min lisanihi. So waw tu ataf kepada yang ni lah. So maknanya lisanihi tu ataf kepada yadihi. Jadi i'rab dia akan sama dengan yadihi. So ini mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. So oleh kerana dia mula dengan fi'il dengan isim sini, jumlah sini adalah jumlah ismiyah, khabariyah. Ya, habis. Yang ke 121. Payah juga buat gini jadi tak pandai pula kan. Tengok sini terus ya. Al-Hadi wal Ishruna. Al-Hadi wal Ishruna. Kalau depan dia tu muannas akan baca Al-Hadiyah wal Ishruna. Misalnya as-sayyarah lah katalah. Sebab kita sekarang ni raqamun. So raqam tu nombor tu muzakkar kan. So kita ambil lah grup muzakkar sini, yang ni lah. Ar-raqmu al-hadi wal ishruna. Kalau kereta yang ke 21, maknanya as-sayyarah al-hadiyah wal ishruna. Kalau 100 kena tambah perkataan mi'ah je lah. Al-mi'ah wal al-hadiyah wal ishruna. So sini yang pertama kena sebut mi'ah dulu. Al-mi'atu walhadiyah walhadi saja. Walhadi wal ashruna. Kalau puluh-puluh dia kena ada waw lah. Al-hadi wal ishruna. Yang tak ada baris tu, yang dia sini, yang 11 dengan 12. Yang satu ni dengan 2 ni. So sini kita tak baca al-hadiyu was-saniyu. Yang lain tu kena ada dhammah belakang tu. As-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu. Untuk nombor 2 macam mana? Kena sebut al-hadi wal ishruna dulu. Al-hadi wal ishruna
ba'da al-mi'ah. Ba'da al-mi'ati. Lisanul jahili. Banyak lisan-lisan je sebut ni. Lidah orang yang jahil, mana kata-kata orang jahil lah. Lisanul jahil, lidah orang yang jahil, malikun lahu. Malikun lahu. Menjadi malik, pemiliknya. Sesuatu yang memiliki benda, dia panggil malik lah. Daripada malaka itu yang memiliki. Yang memiliki malikun. Kalau yang kena milik, mamluk. Okay. Saya ni malik pen ni akan jadi mamluk. Saya jadi pemilik kepada pen, jadi malik. So Allah ni dia yang memiliki alam ni. So maliki yaumiddin, dia akan pemilik kepada hari akhirat, kan? Dia malik kepada dunia ni. Tu asalnya makna malik. Asalnya makna umum dia ialah yang memiliki. Walisanul aqil, dan lidah bagi orang yang berakal, mamlukun lahu, menjadi kepunyaan dia, maknanya yang dia kuasai. Yang ni yang menguasai, yang ni yang dikuasai. Walisanul aqil mamlukun lahu, dikuasai olehnya. Macam tadilah hati orang yang berakal ni, dia ada hati. So hati dia jadi malik, lisan dia dikontrol. So orang jahil tak, cakap je kerja dia. Share, tulis. Tak kira apa, Pak. Dosa pahala pun tak kira. So ni ambil mana ni? 121 77. Nafhatul Yaman. Cuma beza sikitnya dia tulis ma'ahu ni. Kita sini tulis lahu kan? Yang dia tulis ma'ahu. Makna sama je lah. Mamlukum ma'ahu, maknanya bersama-sama dia, dimiliki bersama-samanya. Yang ni pun bentuk-bentuk dia sama dengan yang atas. Bentuk ni mubtada. Sini khabar malik. Okay, sekarang ni hubungan lisan dengan jahil. Hubungan mudhaf dengan mudhafu ilaih. Okay, lahu, ini khabar. Apakah hubungan malik dengan lahu? Ini, lahu ni milik malik. Okay, waw ruhatah, balik kembali. Walisanul aqil. Ini pun khabar, mubtada. Mana cerita dia? Mamluk. Khabar. Apa hubungan lisan dengan akil? Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Okay, apa hubungan mamluk dengan lahu? Kita panggil muta'alliq dengan mamluk. Muta'alliq dengan mamluk. Apa makna muta'alliq? Kepunyaan. Dia kepunyaan mamluk. Sebab ini jar kan? Ini jar plus majrur. Jar dengan majrur, dia perlu berhubungan dengan verb. Ataupun makna verb. So makna verb lah isim fa'il, isim maf'ul. Ini isim maf'ul kan? Bentuk maf'ulun. Ini isim fa'il kan? Fa'ilun, malikun. So ini milik dia lah. Kalau kita tukar ni, sebab kita kata makna verb, cuba tukar dia jadi verb. Yamliku lah kan? Lisanul jahil yamliku lahu. Lisan jahil yamliku lahu. Okay, khairul kalam ma qalla wa dalla wa lam yatul fayumilla. Khairul kalam, sebaik-baik kata-kata ialah ma qalla, sesuatu yang qalla, sedikit, wa dalla, sedikit dan menunjukkan.
Apa dia menunjukkan? Banyak makna. Dalla, dia menunjukkan kepada makna. Dia sedikit tapi menunjukkan makna. Walam yatul, dan dia tidak panjang. Fayumilla, kalau panjang nescaya dia akan menjemukan. Fayumilla. So fa tu natijah lah. Natijah dia kalau panjang dia akan khairul kalam ini mubtada. Mana kisah dia? Ma lah. Ma tu lah khabar. So ma tu mana alladhi kan? So kalau sini mana alladhi, okey, apa makna apa hubungan khairun dengan kalam? Ini mudhaf, kalam mudhaf ilaihi. So ma ni mana alladhi, apa hubungan ma dengan qalla semua ni? Silah aja. Semua ni silah. So waw ni maknanya waw ada hubungan qalla, waw ni hubungan dalla. Kan? So yang silah yang asalnya ialah qalla saja. Yang lain tu follow aja. Sebab ada waw sini. Waw tu follow qalla, follow aja. Boleh? Okey, qalla dengan dalla sama tadi adda tadi. Cuma kita tak tahu nak baca ada yang tadi kita baca ada ya'uddu. Yang ni boleh bertukar ni. Ya'uddu, ya'iddu macam sini kan. So qalla yakilu. Sini qalla yakilu. Yang ni bagi bawah. Kalau yang ni pula dalla sama dengan yang ni. Ada ya'uddu. Dalla yadul. Yadullu. Nak tengok kena tengok kamu lah. Yadullu. Kamu akan beritahu lah. Kita nak baca baris hadapan ke baris bagi bawah atau bagi atas. Walam yatul tola, panjang. Tola yatulu. Tola yatulu. Okey, yatulu masuk lam. Apa peranan lam? Matikan huruf belakang. Okey, sekarang ni dah bertemu dua baris mati. Satu waw, satu lam. So, mestilah kita buangkan yang sakit kan? So, buang waw. Jadilah lam yatul. Yang ni, amalla yumillu. Amalla. Sebab dia daripada malla. Malla saja. Ni malla. Sama tadi. Qalla, dalla, malla. Cuma mudhari' bukan ambil sini. Ambil yang nombor 4 ni. Amalla. Amalla. So, bila amalla, dia akan baca yumillu. Kalau dia baca amalla. Kalau dia baca sini malla yamallu. Kalau dia baca yamallu, so artinya dia punya madhi dia malla. Tapi sekarang ni dia baca yumillu. So artinya dia punya madhi dia ialah ya nombor amalla. So amalla yumillu. Okey, man qala. Ni 100 berapa 100 apa? 23 ke? Saat ni baru sini tak bagi nombor tadi 122 sini maknanya as-sani bukan al-mi'ah. Al-mi'atu was-sani wal-ishruna ataupun as-sani wal-ishruna ba'da al-mi'ah. Sini pula 123. 123. Al-mi'atu, mi'ah mana 100 dan juga 23. As-salisu.
wal ishruna. Ishrun maknanya 20. So ishruna sama dengan atas tu. Yang kedua sebut as-salis dulu. As-salisu wal ishruna ba'da al-mi'ah. Al-mi'ati. Tanya budak universiti pun tak tahu ni sebut ni. Cuba sebut kata 123. Tak tahu. Yang ke 123. Tak tahu. Sebab jarang guna. Man qala ma la yanbaghi. Man qala siapa yang berkata. Man siapa yang. Qala berkata. Jangan terjemah telah berkata. Sebab ini ayat bersyarat. So ayat bersyarat tak perlu kepada telah-telah tak payah. Man qala siapa yang berkata ma la yanbaghi sesuatu yang. Yang ni siapa yang? Ni benda. Ma ni mana benda? Sesuatu yang. Ma la sesuatu yang la tidak yang bagi sepatutnya lah. Yang bagi. Siapa yang berkata sesuatu yang tidak patut, man qala ma la yanbaghi sami'a ma la yastahi. Maka dia akan sami'a mendengar ma la yastahi. Apa yang dia tidak inginkan. Maknanya kalau kita kata benda yang tak sepatutnya, nanti orang balas kita sesuatu yang kita sendiri tak suka benda tu kan. Yastahi. Ni pun kalau kita lapar ke, nak sangat ke, sate ke apa, panggil istahi ke. Anak astahi ya, sate. Pakai ni kan astahi. So ni ayat bersyarat kan. Man qala ma la yanbaghi sami'a ma la yastahi. So ini syarat. Sini jawab. Jawab syarat. So kalau ini syarat, mana ini fi'il syarat kan? Fi'il syarat. Qala ni. Yang bagi. Imbagha yang bagi. Imbagha. Imbagha yang bagi. Asalnya daripada bagha. Bagha. Ya. Bagha. Bagha. Kita nombor 7 kan? Imbagha yang bagi. So akhir sekali diguna untuk mana? Bagha tu sendiri maknanya nak benda-benda tu. Bagha. Kemudian kalau yang bagi sepatutnya lah. It ought to be, should be. Kalau saya mesti buat ni. Guna yang bagi li. Saya mesti belajar. An. Kamu dah sebutlah fi'il tu. An adrusa. Yang bagi li an adrusa. Wajib. Semesti. I must study. Guna perkataan yang bagi li. Yang ni, ishtaha yastahi ni pun sama. Ishtaha. Kalau yang ni nombor 7, infa'ala. Yang ni, ifta'ala. Ifta'ala. Syahi. Syahaya. Syahwat daripada syahwat. Syahawa. Kita panggil syahwat tu kan. Syahwat daripada ni lah. Syahawa, syahia, sama ada syahawa, syahaya. Gitu, dua tu kan. Syahaya, syahi. Nak pada sesuatu. So, dia punya masdarnya syahwah. So, kita sebut syahwat tu. Inilah daripada syahwat. Syaha yashhu. Syahwatan. Syahwat. So, yang kita sekarang nombor 8. Ishtaha. Nak pada sesuatu. Syai'un la yushtaha. Benda yang orang tak minat atau tak suka. La yushtaha. Tak menarik minat.
la yushtaha. Syai'un la yushtaha. Nombor 122, 78 tadi kan? 78 Nafhatul Yaman, ini dah sudah. Yang seterusnya tadi Man qala kan? Khairul kalam. Ini dah sudah Man qala dia. 79 bukannya ni 78. Yang ni belum bagi lagi kan? Khairul kalam. Dia punya sumber. Sumber dia kitab Al-Badi' fil Badi'. Yang tu kita tak biasa ambil Nafhatul Yaman je lah. Ambil Nafhatul Yaman. Setengah mengatakan ini adalah kata-kata seorang penyair Arab, nama dia Buhtari. Penyair Arab zaman Abbasiyah. Okay, seterusnya Sihhatu Jismi 124. Al-mi'atu warrabi'u wal ishruna. Yang kedua wa arrabi'u wal ishruna ba'da al mi'ati. Sihatul jismi, sihatnya tubuh badan. Fi terletak pada, ni kita bubuh yang mana terletak ni, terletak pada qillatit ta'am, sedikitnya makan. Wasihhatur ruhi, dan sihatnya roh terletak pada fijtinabi, pada menjauhkan daripada, mengelakkan diri daripada istinab, menjauhkan diri daripada asam, dosa. Ismun, jamak dia asam. Istinab, menjauhkan diri. Ni daripada kitab Nafhatul Yaman juga. Okay, i'rab dia senang je, agak-agak lah. Ni mubtada. Fi qillati ni khabar. Sebab kesihatan ni saya berada kan. So berada tu, perkataan berada tu kainun, kainatun. Kainatun, dihazafkan. Berada. Kainatun fi qillati ta'am. So asalnya khabarnya kainatun. Tapi kainatun tak perlu disebut. Cukup kita kata khabar fi tadi. Kalau orang tanya je sebut. Okay, yang ni mudhaf, yang ni mudhaf ilaih. Kalau fi sini majrur kan? Apa hubungan qillah dengan ta'am? Mudhaf? Ni mudhaf. Yang ni mudhaf ilaih. Okay, habis itu ayat tu. Ni ayat lain pula. Wasihhatur ruh. Yang ni mubtada. Mana khabar di sini kan? So kainatun. Kainatun ni berada fi ijtinabil asam. So ini mubtada, ini khabar. Apa hubungan sihah dengan ruh? Ini mudhaf. Yang ini mudhaf ilaihi. Kainatun tu khabar dia. Fi tu muta'alliq dengan dia lah. Macam ni tadi kan, muta'alliq dengan dia. Maknanya ada hubungan dengan dia. So, fi huruf jar kan? Harfu jarrin. Istinab, majrur. Tapi, istinab ada hubungan dengan asam. So, istihad adalah mudhaf. Asam, mudhaf. Mudhafu ilaihi. Ingatkan, mudhaf ilaihi ni pakai off. Ataupun apostrophe S. English. Kalau Urdu pakai kakiku. Ka dengan ki. Ka dengan ki. Ni off lah Tapi dia muzakkar dia guna ka. Off. Kalau mu'annas dia guna ki. Lagi susah. Barang tu kena tahu budak mu'annas muzakkar. Baru boleh kakiku. Kalau tidak terabur kita. Kita pakai ka semua dia tahu ni. Ni bukan ahli bahasa, bukan orang beranak sini. Ada ustaz saya, dia bercakap Urdu, fasih lah Urdu kan. Tapi dia orang madras. Jadi kakiku tembok lah. Dalam kelas dia budak-budak ketawa. Budak-budak yang faham dia ketawa, kita tak tahu lah ini mu'annas muzakkar. Tak spontan lah. Macam buku ni kan. Mu'annas.
So kitab, ki. Nah, kitab buku. Mu'annas. Mu'annas. Urdu. Bukan Arab. Tak cakap Farsi kita dah rebah. Kita kan duduk sana rojak. Jadi terpaksa yang jadi rojak. Kita pun jadi rojak. Otak pun jadi rojak. Boleh terima semua. Balik Malaysia jadi satu-satu keluar. Malaysia nak belajar bahasa Cina pun tak nak. Tamil pun tak nak. Berlawan je. Cakap-cakap je. Sana semua bahasa cakap. Semua guna. Sana tak ada isu bahasa. Heboh Jawi. Padahal Sok Khabar pun tak baca. Jawi. Jawi pun mati kerana kita juga. Kita tak baca, tak hidup kan. Orang kritik kita marah. Cukup satu je dah rugi. Tak apalah. Tunggu depan. Wallahu a'lam bishawab.